وعلى آله وصحبه من استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqihna fi din, ya Allah ajarlah kami urusan agama kami. Ma'alimna kita, berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat serta menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara tuan pengurusi majlis yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam dan Persekutuan Jawi, yang dihormati Pengurusi Jawatan Kuasa Surau As-Salam Tuan Haji Yusuf, ahli-ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Surau As-Salam, wakil-wakil daripada Masjid Al-Qurtubi, Masjid Firdaus, para penduduk, tuan haji, bapak haji, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi diberi bantuan, subsidi dan disambung kontrak nyawa oleh Allah untuk hidup. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa mentaati perintahnya, pada masa yang sama kita diberi kekuatan untuk menjadi larangannya. Dan itulah perkara takwa, sebagai aset terpenting bila kita tutup mata, habis nyawa, masuk liang lahat dan kembali bertemu dengan Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dahulu saya mohon berbanyak kemaafan kerana tak jalan, tak pernah hadir Taman Seri Kampung, Taman Jupek, Taman Sejahtera, Taman Tak Sejahtera, tak pernah hadir. Jadi kali pertama hadir, lalu jalan besar saja biasa, lalu jalan besar silap masuk logo, akhir sekali sesat. Tapi Alhamdulillah sampai juga sini, Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita akan bincangkan sedikit berkait dengan tajuk persaudaraan melalui akidah. Yang dimaksudkan dengan persaudaraan maknanya hubungan silaturahim antara seorang yang beriman dengan saudara se-Islamnya yang lain. Sama ada hubungan silaturahim ini dari sudut pertalian darah keluarga, adik-beradik, ipar dua, jiran, tetangga, rakan, pejabat, jawatan kuasa, masjid, surau dan sebagainya. Satu lagi ialah persaudaraan kita atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini atas dasar tauhid, atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas dasar inilah kita dikira persaudaraan. Jadi maksudnya saudara ni ada dua. Saudara dari sudut pertalian darah dan saudara dari sudut pertalian akidah. Karena itu benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Biasanya orang yang beriman itu bersaudara. Saudara macam mana? Saudara dari sudut satu Allah, satu kitab, satu kiblat, satu akhirat, satu syurga, satu neraka, bukan sekadar satu misi. Itu misi dan transformasi. Satu misi itu baguslah, wacana untuk menyatupadukan umat, masyarakat, bangsa, negara, hidup sama, boleh makan, boleh minum, boleh kerja, boleh bangunkan, boleh senang. Tapi di sebalik satu Malaysia, satu Allah, satu kitab, satu akhirat, satu Nabi, satu syurga, satu neraka. Satu juga tu. Jadi kalau tak ada dia yang satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada ratus, tak ada puluh, tak ada ribu, tak ada juta. Tak ada Allah yang satu, tak ada kita. Tak ada segala-galanya. Sebab itu M. Nasir dia sebut dalam lagu dia, dalam satu ada dua, dalam dia ada segala-galanya. Itu maksud. Bagus juga kadang-kadang lagu, lirik, muzik ini kalau kita faham, cantik. Kalau tak faham, tak jelas bagi kita.
Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, akidah maksudnya dari sudut bahasa simpulan atau pegangan atau pemahaman atau keyakinan. Jadi apa yang kita faham, apa yang kita tahu, apa yang kita yakin, apa yang kita pegang simpul dalam hati kita, itu dipanggil akidah. Asalnya akidah dari bahasa Arab, daripada kalimah aqada yaqidu aqdan wa iqadan wa ma'qudan. Simpulan, pegangan, rantaian yang tersipu erat, kemas pada pemahaman, pada akal kita, pada perbuatan kita, pada pegangan kita, kita panggil akidah. Dalam bahasa Melayu ambil akidah daripada bahasa Arab. Akidah kita, pegangan kita, pemikiran kita, keyakinan kita, tidak tanduk kita, bukan semata-mata berdasarkan akal, bukan berdasarkan orang bagi tahu, bukan berdasarkan kajian atau pengalaman hidup, tetapi sumber akidah Islam berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita panggil sunnah. Sunnah Nabi ini tuan-tuan, daripada Nabi lahir hinggalah pada Nabi wafat. Semuanya menjadi petunjuk bagi kita. Jadi salah pemikiran kalau orang kata Nabi belum dapat wahyu umur 40 tahun tu budak biasa aja, orang kampung biasa aja. Salah pemikiran begitu, dan dakwaan begitu adalah menghina baginda sallallahu alaihi wasallam dan boleh bawa kepada murtad. Jadi jangan bercakap terhadap benda yang kita tak tahu. Kerana apa yang terbaik daripada perkataan baginda, perbuatan baginda, tingkah laku baginda, pengiktirafan baginda, semuanya kita panggil sunnah, yang menjadi rujukan pada pemahaman kita, pemikiran kita, pegangan kita dan budaya hidup kita. Boleh tulis kan? Kita bawa kitab, kalau bawa kitab panjang tu syarat. Kitab tu dua, rujukan akidah kita dua. Yang ketiganya ialah ijma' ulama. Apa maksud ijma'? Ulama sepakat dalam memutuskan sesuatu perkara yang berkait dengan urusan agama. Ulama sepakat. Jadi kita pegang pada kesepakatan ulama. Menjadi sumber bagi kita. Sebab kesepakatan ulama itu berdasarkan pada dalil jelas, dalil qat'i dalam Quran, dalil yang utama dalam hadis, yang tidak ada keraguan baginya. Contohnya ulama sepakat akhirat wajib diyakini, wajib diterima. Sama ada pada orang muda, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang mewah, orang jahil, orang hulu, orang asli, orang hilir, orang apa sekalipun, wajib dia percaya adanya hari akhirat. Walau tidak ada kajian, tidak ada pengalaman, tidak ada pembuktian secara fizikal, wajib dia percaya, yakin hari akhirat. Kalau tak percaya, jadi kafir dan murtad, keluar Islam. Itu contoh ijma' ulama. Ulama sepakat. Tak ada ulama pun yang mengecualikan, yang menidakkannya. Yang keempat, sumber akidah kita ialah akal yang waras, yang bertepatan dengan kebenaran wahyu Al-Quran dan hadis. Bukan akal yang mereng, yang sewek, yang gila, yang tak betul, yang tak cukup, yang kesuku. Tak. Akal ini akal yang waras, yang mana bertepatan dengan kehendak wahyu. Jadi keempat-empat ni sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita katakan Ahlus Sunnah kerana mereka berpegang betul-betul dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita katakan Jamaah kerana mereka seia sekata bersatu dari sudut perbuatan, dari sudut tindakan, meneladani kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berkenaan. Itu kita panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti kebenaran Al-Quran Sunnah dan mereka bersatu memperjuangkan kebenaran berkenaan. Itu panggil Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jadi persaudaraan kita berteraskan akidah, akidah kita berteraskan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah berteraskan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan akal yang sahih. Ini huraian pada tajuk. Tak masuk lagi.
Faham maksud tajuk baru. Jadi kita faham tajuk tu, baru kita tahu rangka perbincangan dan permasalahannya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita nak baik dengan orang, nak cakap, nak bincang, nak buat, nak bersatu, nak apa, ada asasnya. Asas kita, asas akidah. Kenapa kita perlukan pada akidah? Perlukan pemahaman, perlukan keyakinan, perlukan kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran. Kerana kita memang dicipta untuk beriman kepada Allah. Allah yang buat kita, cipta kita, beri saksi, bantuan, kontrak nyawa kepada kita. Dan cukup masa Allah uji kita dan Allah mati akidah. Kerana itu kita memerlukan pada akidah. Kalau kita buat Allah, kita buat Tuhan, kita buat Nabi, kita buat Quran, kita buat syurga, kita buat neraka, tak perlulah pada akidah. Siapa boleh buat diri dia? Kalau nak buat tahi hidung seketul pun tak boleh. Kalau buat letak tak sama, tahi hidung yang original. Apa tak lagi kita nak berlagak diri sebagai Tuhan. Jadi orang yang berlagak diri sebagai Tuhan tu tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Sebab apa tak kenal Tuhan, tak kenal Allah? Dia tak kenal diri dia. Kenapa dia tak kenal diri dia? Sebab dia dipermainkan oleh mata benda dunia. Kenapa dia dipermainkan oleh mata benda dunia yang terpaut pada tipu daya nafsu dan syaitan? Memang manusia dibekalkan, dicipta dengan nafsu. Lepas tu Allah tanya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, manusia-manusia yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya? Apakah dikau, wahai Muhammad, boleh memberi pemahaman, boleh menunjukkan mereka, dan boleh menjadi pemelihara kepada mereka yang ikut nafsu ni? Tak boleh. Lantaran kita ada badan, ada nafsu, ada akal, ada ruh, ada kelapangan hidup dengan nikmat-nikmat dunia. Ini semua instrumen, ini semua harta benda modal pada fizikal kita. Allah uji kita. Dan apakah ada kesanggupan bagi kita untuk kita mengikuti firman Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun adakah kekuatan bagi kita untuk kita mengikuti pandangan-pandangan yang jelas dikemukakan oleh ulama? Kalau kita meneladani prinsip begini, kita selamat daripada kekaguan hawa nafsu, kita selamat daripada tipu daya dunia, bahkan kita lebih selamat daripada kasih selamat. Ibu-ibu tahu tak siapa yang menyelamatkan Kasim selamat? Bukan saksofonnya, bukan ibu mertuanya. Nasib baik ada kaum beri anak mami. Itu Kasim. Kita bagaimana, tuan-tuan? Kita bagaimana? Nama je selamat, duduk dekat taman selamat, taman sejahtera, tapi tak sejahtera. Baliknya Allah sebut benda yang menyelamatkan manusia, akidah yang sahih. Allah sebut ni, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta dan anak pinak yang kamu ada. Tak bermanfaat semua sekali, kecuali kamu mendatangi Allah, kamu mati bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera. Apa maksud jiwa yang sejahtera? Qala al-ulama'u ay khalian an-syirk. Jiwa yang sejahtera, jiwa yang tidak mempersekutukan Allah, yakni jiwa tauhid, jiwa mengesahkan Allah, jiwa yang mati bertemu dengan Allah dengan akidah yang sahih. Itu ya, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang mati bertemu dengan Allah, jiwa sejahtera, bukan taman sejahtera, jiwa sejahtera. Hai, sejahtera taman kita ni, sejahtera kefahaman kita, perkataan kita, perbuatan kita, akidah kita, cara hidup kita. Alhamdulillah, kalau kita duduk sama sejahtera, akidah kita pun sejahtera, hidup kita pun sejahtera, kita bertemu dengan Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Selamat kita, lebih selamat daripada kasih yang tak selamat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, itu daerah akidah. Kerana kenapa kita memerlukan akidah? Sebab kita ni hamba Allah.
Allah buat kita, Allah beri segala-gala nikmat bantuan subsidi kepada kita, maka kita memerlukan akidah. Tengok orang Melayu ke, Cina ke, India ke, dia daripada Gambuk ke, Piupek ke, Sejahtera ke, Taman Dagang ke, Taman Maju ke, ingin maju ke, nak maju ke. Bila kita kata dia orang Melayu, Cina, India, Arab, Eropah, Afrika, Amerika, bila kita kata dia orang, dia memerlukan akidah. Dia memerlukan pemahaman, dia memerlukan keyakinan. Ini fitrah yang Allah ciptakan kita. Kita memerlukan, memang memerlukan. Kenapa kita memerlukan pemahaman? Sebab ada akal. Kenapa kita memerlukan keyakinan? Sebab ada hati. Dan memang kita dicipta untuk mengenal Allah. Lepas tu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kena tahu, manusia dan jin, bahawasanya tiada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Itu kamu kena tahu, kena yakin bahawasanya manusia dan jin tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut kamu sembah kecuali Allah. Kamu kena tahu, kena yakin, wahai manusia dan jin, bahawasanya tidak ada sesuatu yang menjadi objektif kehidupan manusia kecuali Allah. Lepas kita bila kita tahlil kan, bila kita tahlil la ilaha illallah la mawjud illallah, la ilaha illallah la ma'bud illallah, la ilaha illallah la maksud illallah. Nampak mana-mana maksud. Atau orang tua kita dia bertahlil, bukan dia semata-mata geling kepala gitu je. Dia ada maksud, ada rentak. La ilaha illallah la mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maksud illallah, la ilaha illallah la mawjud illallah, la ilaha illallah la ma'bud illallah, la ilaha illallah la maksud illallah. Kita la ilaha illallah kambing, la ilaha illallah asam, la ilaha illallah nasi, la ilaha illallah perjalanan, la ilaha illallah perjalanan, la ilaha illallah ibu putih. Fikir nak makan, dia fikir nak tidur, fikir nak bangun, kencing, berak, bini, anak, cucu, niaga. Aduh, sebab apa? Sebab hati tak lihat kewujudan Allah, hati tak lihat kebesaran Allah, hati tak lihat sifat-sifat Allah, hati tak lihat nama-nama Allah, hati tak menjelma pada perbuatan Allah. Bagi kita tak kenal Allah. Ibu-ibu, tuan-tuan, kalau kita hidup tak kenal Allah, jadi apa? Kalau kita hidup tak kenal Allah, jadi apa? Ini kami buat satu ceramah inisiatif berkait dengan akidah, supaya kita hidup kenal Allah. Laki kita kenal, suami kita kenal, anak kita kenal, cucu kita kenal, menantu kita, menantang kita kenal. Yang patut kita kenal Allah. Patut Allah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Patut Allah sebut pada wahyu yang pertama, Iqra. Iqra dengan apa? Baca dengan apa? Bukan baca sahabat, bukan baca Facebook, baca Twitter, baca email. Tidak, baca apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah, dengan nama Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan segala-galanya. Jadi mula urus niaga hidup manusia mesti mengenal Allah. Antara itu ulama menyimpulkan awaluddin ma'rifatullah. Urus niaga dalam urusan agama yang pertama ialah kamu wajib mengenal Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan kata baca dengan nama Allah saja. Allah bukan sekadar ada nama, tapi ada sifat, tetapi ada perbuatan, tetapi ada zat yang wajib ada, yang wajib kita percaya. Inilah akidah. Jadi tengok orang Melayu ke Cina ke India ke, bila dia pegang benda ni, dia bersatu. Membina persaudaraan yang teguh, bukan atas dasar material, harta, kuasa, rupa, glamour. Tidak. Jadi persaudaraan kita dalam bina akidah kerana apa? Kerana fitrah. Memang manusia dicipta untuk mengenal Allah. Ia berentasi sempadan masa, tempat, keadaan, bangsa. Ini juga terkandung dalam firman Allah, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku jadikan kamu dari kalangan lelaki, wanita, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal, mengenali antara satu sama lain. Kenal tak? Kenal tak apa? Kenal tak dasar fitrah. Kita ni orang, kita ni manusia, kita makhluk tak lama hidup kita. Kita diuji oleh Allah. Patut kita kenal satu kuasa yang agung, dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan namanya, dengan perbuatannya, kuasanya yang tidak terbatas, yang kekal,
buat selama-lamanya, iaitu Allah. Itu dita'aruf mengenal. Tuan-tuan tengok saya macam ni. Saya pun orang ada mata telinga, kaki, mulut, telinga. Apa semua sekali ada. Perempuan pun gitu juga. Jadi tuan-tuan tengok saya. Tengok. Dalam tengok saya, tengok tuan-tuan apa semua sekali ada muka manusia atau kaki kanan patah kaki. Kita lihat, inilah rupa kebesaran Allah. Allah satu, boleh cipta kita macam-macam rupa, macam-macam kulit, macam-macam perangai, macam-macam pakaian, macam-macam benda fizikal. Allah satu boleh cipta pelbagai. Jadi kita saling kena mengenali, bina silaturahim, bina persaudaraan atas dasar fitrah. Memang kita dicipta untuk mengenal Allah, barulah boleh satu. Ini yang dikatakan bersatu atau bersaudara melalui akidah. Tak kira dia asal sebab batu ke, sebab kayu ke, sebab pokok ke, sebab bulan ke, sebab bintang ke. Asasnya memang manusia dicipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin pun, jenis-jenis jin. Jin darat, jin laut, jin udara, jin hutan, jin belantara, jin isap asap, jin isap angin, jin makan sum-sum tulang ke. Jin tu atas, tu bawah, tu kiri, kanan, depan, belakang. Tak kira, jenis-jenis jin sekaligus. Kamu jin dicipta untuk mengenal Allah. Manusia, apa jenis bangsa sekaligus, Putuna, warna kulit, faktor geografi, iklim, khatulistiwa, panas, lembat, banyak tahu, Mediterranean, sejuk, Siberia, utara, selatan, timur, barat. Kamu dicipta untuk mengenal Allah secara fitrah. Barulah kamu boleh bersatu. Yang kedua, bila kita tahu kita dicipta untuk mengenal Allah, kita patut mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Baru kita boleh bersera, baru kita boleh bersatu. Macam mana nak kenal Allah? Kena belajar ilmu akidah. Dalam bidang ilmu akidah, kita belajar 4 segmen utama. Yang pertama, soal ketuhanan Allah, yang kita panggil sebagai uluhiyah. Yang kedua, kita kenal kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang lain, yang kita panggil nubuwat. Yang ketiga, kita memahami perkara-perkara lain yang kita panggil saktiyat. Kita dengar aja, tak ada kajian, tak ada pengalaman, tak ada penemuan penggunaan alat yang canggih. Kita kenal, kita dengar, kita terima. Contohnya tentang pahala, tentang dosa, tentang syurga, tentang neraka, timbangan amalan, siratul mustaqim, tentang malaikat, tentang jin, nikmat-nikmat di syurga, azab-azab di neraka. Kita dengar, kita terima, walaupun kita tak pernah melancong ke sana. Yang keempat, kita kena tahu aliran pemikiran dalam Islam. Bahawa Islam pun ada betul, ada salah, ada benar, ada kagum, ada lurus perjalanannya, ada menyeleweng perjalanannya. Orang Islam pun ada yang sesat, ada yang murtad keluar daripada Islam. Jadi janganlah tak diri kita selesa. Kita fikir kita Islam, dia kira bayar puasa, zakat, haji 5 waktu tu okey kita buat. Selesa? Tak, ada ancaman-ancaman dalam Islam itu sendiri. Sejak dari zaman awal Islam hinggalah kepada kiamat. Kalau orang bukan Islam, dia nak jadi musuh pada orang Islam. Kata jidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Allah sebut kamu akan dapati golongan yang kuat melancarkan permusuhan kepada orang Islam ialah Yahudi dan orang yang mempersekutukan Allah. Bila dia kuat melancarkan permusuhan, macam-macamlah propaganda, budaya, pahaman, pemikiran, amalan yang disebarkan untuk merosakkan fahaman kita. Jadi asas kita yang kedua tadi balik, wajib kita orang Islam kenal Allah. Bila kita masuk Islam dengan mengucap La ilaha illallah. Bagaimana nak kenal Allah? Belajar ilmu akidah. Ini pelajaran kita. Nak kenal Allah, yang pertama, kita kenal Allah itu ada zat. Zat Allah mudah je nak kenal. Tidak sebagaimana makhluk.
Zat Allah tidak sebagaimana makhluk. Kalau kita kata zat ni bagi manusia tubuh badan lah, fizikal manusia lah. Tapi Allah bukan fizikal, bukan pekerja, bukan cair, bukan gas, bukan cahaya, bukan api, bukan angin, bukan awan, bukan segala-galanya. Jadi mudah kita nak kenal zat Allah. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk berdasarkan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama serupa sebanding dengan zat Allah, dan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Jadi mudah kita nak kenal zat Allah. Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak menyerupai dengan Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang sama serupa sebanding dengan Allah. Tidak ada, dan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Jelas. Jadi jangan duk kaya. Kalau zat kita ni ada darah, ada tulang, ada saraf, ada kulit, ada macam-macam lah, kan? Ni zat kita. Ni zat air ni dia cair. Zat cahaya macam tu. Zat besi, kalsium, magnesium, macam jenis-jenisnya. Allah tak boleh dibayang, tak boleh dikhayalkan. Imam Zunnun Al-Masri mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi zalik. Apa yang anda bayangkan tentang zat Allah, Allah bertentangan dengan apa yang anda bayangkan. Jadi kalau kita duduk sembahyang, duduk zikir, duduk wirid, duduk doa, duduk selawat, duduk masjid, duduk surau, duduk Kaabah sekalipun, tiba-tiba datang cahaya. Cahaya tu kata, "Hei Mina, akulah Tuhanmu." Boleh percaya tak? Nahi, baguji nahi ni. Tak boleh percaya. Walaupun kita dekat Mekah sekalipun, tengah-tengah sujud, cahaya panggil depan kita. Ada pun angin kuat panggil depan kita. Mereka tak masuk. Angin kuat. Dia kata, akulah Tuhan kamu. Boleh percaya? Tak boleh percaya. Sebab Allah bukan jenis macam tu. Bukan jenis angin, bukan udara, bukan api, bukan cahaya, bukan gas. Kan Allah dah sebut. Allah dah sebut lagi. Dia dah belajar apa nama ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tajwid dia. Qul huwallahu ahad. Baguslah tajwid tu tanda pertama. Yang tu dia akidah tu lebih utama. Nama anda Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Allah dua, bukan tiga, bukan satu, bukan ribu, bukan juta. Lam yalid. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat tumpuan segala makhluknya. Maknanya kita lupa Allah kuat, kita miskin, Allah kaya. Kita hancur, Allah kekal selama-lamanya. Kita mendengar, Allah lagi maha mendengar. Kita melihat, Allah lagi maha melihat. Jadi kita ni selama mana pun berhajat pada Allah. Allahu samad. Lam yalid. Allah tidak beranak. Kita beranak, cucu, cicit, ciak, mengandung, sakit, letih, kepesak, ada komplikasi yang lain, ada operation dan sebagainya. Allah tidak menyertai sikap makhluk semuanya. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Bagaimana dengan sifat makhluk? Beranak, diperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda yang serupa setara sebanding dengan Allah. Ini kita panggil surah Al-Ikhlas. Surah kita mentauhidkan Allah dari sudut zat. Allah tak sama dengan makhluk. Dari sudut sifat, Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Dari sudut perbuatan, tengoklah orang hidup, mati, banjir, kemarau, ribut, taufan, tsunami, gempa bumi dan sebagainya tu hasil daripada perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita. Berapa ramai daripada kita? Tengok nasi nampak Allah, dia beri rezeki. Tengok duit nampak Allah, dia beri rezeki. Kita banyak tengok duit RM50, nampak pokok kelapa sawit, nampak gambar aku. Itu nilai kita. Sebab kita tengok dari sudut fizikal, kita tengok sudut kebendaan, materialistik. Ulama tauhid tengok ni nampak Allah wa razzaq. Allah beri rezeki. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kehendak. Maha hidup, Maha kekal. Allah Maha Esa. Ni sudut pandang kita berbeza. Ada orang yang nampak air, dia rasa haus. Ada orang nampak air, dia nampak Allah. Allah yang menciptakan air sebagai manfaat rezeki untuk manusia. Wajib kita percaya. Inilah akidah.
Jadi kita baca ayat Quran, kita faham tajwid satu hal, kefahaman satu hal, dan memperkasakan akidah itu satu nilai yang paling utama. Satu lagi, Allah ada nama. Allah ada nama